Okey, mungkin anda seseorang yang seperti itu. Mungkin anda adalah seseorang yang tidak beragama sangat dan anda menjalani kehidupan seperti keluarga besar anda. Tetapi ada sesuatu yang terlintas di hati anda dan anda mula mengatakan pada diri sendiri bahawa tahu apa tak? Saya akan ambil serius dengan petunjuk ini, bimbingan ini. Saya tidak tahu bagaimana ia berlaku. Mungkin Allah SWT mewujudkannya melalui beberapa video YouTube ke? Atau ia berlaku melalui beberapa khutbah yang anda dengar? Atau rakan, atau bagaimanapun ia berlaku, tetapi anda telah memutuskan untuk membuat perubahan untuk menjadi lebih baik dalam hidup anda. Dan apabila anda mula mengubah tingkah laku dalam hidup anda, orang pertama yang akan melihat perubahan dalam diri anda akan menjadi keluarga anda sendiri. Mereka akan menyadarinya. Mereka akan menyadari bahawa anda tidak sama lagi. Anda tidak bercakap seperti biasa, anda tidak bertindak seperti biasa, anda tidak pergi ke tempat-tempat yang sama lagi, anda bahkan tidak mempunyai rakan-rakan yang sama lagi. Dan ini semestinya berlaku apabila anda beralih ke Islam. Anda mesti mula kehilangan rakan-rakan kerana kawan-kawan lama yang biasa melakukan perkara yang buruk itu dan sekarang anda tidak dapat melakukan perkara itu lagi. Jadi anda mengalami kehilangan rakan-rakan anda. Dan pada masa yang sama, keluarga anda mula mengatakan bahawa anda bertindak dengan terlalu pelik. Dan untuk pemuda itu, keluarganya mungkin mengatakan, apa tu jambang dah tumbuh tu? Kau lupa cukur ke? Apa yang sedang berlaku pada kau ni? Dan gadis tu pula mula memakai hijab dan keluarganya mungkin terkejut. Dan ini adalah kadang-kadang keluarga Muslim. Mereka akan katakan, bukalah tudung kau tu. Kau tu nak pergi keluar ke majlis perkahwinan macam itu ke? Kita tak boleh berada dalam kereta dengan kamu macam itu. Kau ingat kita ni siapa? Tiba-tiba kau dah jadi teladan Islam ke? Siapa yang telah mati dan menjadikan kamu syekh? Tiba-tiba kami harus beri perhatian kepada kamu ke? Ingat tak kau tu dulu, tahun lalu, kau tu gila parti. Sekarang kau akan pergi membuat solat ya? Serius ke? Tolonglah. Kami tahulah kau tu macam mana sebenarnya. Dengan kata lain, sekarang ini, bukan sahaja anda kehilangan rakan anda. Dari keluarga anda pula, kamu akan mendapat jenis sindiran yang tak elok dan kritikan sepanjang masa. Setiap kali peluang mereka dapat, mereka akan mengatakan sesuatu kepada anda. Mereka mengatakan sesuatu tentang janggut anda. Mereka mengatakan sesuatu tentang kebiasaan anda membuat solat. Mereka akan katakan sesuatu tentang anda pergi ke konvensyen Islam. Mereka juga akan katakan sesuatu tentang anda meletakkan anak-anak anda di sekolah Islam. Mereka katakan tentang menghantar anak-anak anda ke sekolah agama. Anda bangun untuk fajar atau isyak dan pergi ke masjid, mereka akan mempunyai beberapa komen untuk anda. Dan komen-komen itu menyakitkan sehingga mereka boleh buat anda terbakar. Ini boleh berlaku pada lelaki muda di mana ibu bapa mereka mula memberitahu mereka untuk berhenti bergaul dengan rakan-rakan Muslim mereka yang lain, tahu. Jangan pergi ke masjid lah, jangan buang masa anda lah. Saya sendiri dapat mengetahui kisah-kisah di mana seseorang ayah dapat mengetahui bahawa anak lelakinya menggunakan masa di antara kelas untuk pergi ke masjid untuk solat zuhur. Dan lepas tu hanya belajar di masjid dan bukannya belajar di perpustakaan, di mana terdapat banyak perkara di perpustakaan yang perlu dilihat oleh mata. Mungkin dengan pergi membuat solat dan belajar di masjid ini, aku akan lebih selamat dengan cara itu. Tapi ayah dia mendapat tahu, kau ni menjadi ekstremis lah. Dan apakah ekstremisme di mata ayah dia? Bahawa anak lelaki dia pergi solat di masjid yang merupakan ekstremisme bagi ayah dia. Subhanallah. Orang Islam sendiri. Dan anda fikir orang-orang bukan Islam adalah orang yang berlaku kurang baik terhadap Islam? Adakah anda telah melihat apa yang keluarga Muslim sendiri lakukan terhadap keluarga mereka sendiri? Apa yang sedang ibu bapa lakukan kepada anak-anak mereka? Saya juga tahu kes-kes di mana ibu bapa mengatakan bahawa kami tidak akan membayar tuition kamu. Kami tidak akan membuat majlis perkahwinan sehingga kau buka tudung. Kami tidak akan melakukannya. Kami tidak akan menerima kamu sebagai anak perempuan kami sehingga kamu membuka tudung. Kami tidak akan menunjukkan wajah kami di khalayak ramai dengan kamu. Kamu tidak boleh pergi bersama kami. Ini adalah ibu yang memberitahu dan anda tahu apa yang akan mereka katakan, apa yang luar biasa mengenai perkara itu? Mereka akan membuat anda merasa tidak enak dengan diri sendiri. Mereka akan memberitahu kamu, kau ni jenis anak perempuan apa? Anda harus malu pada diri sendiri tu. Anda memalukan ibu bapa sendiri. Kami beragama Islam, tapi kami bukannya Muslim sangat. Kita bukannya orang Islam seperti itu. Itu bukan bagaimana kita melakukan sesuatu dalam keluarga kita. Itulah yang akan mereka katakan. Keluarga kita berbeza. Kami tidak melakukan perkara seperti itu dalam keluarga kami. Itu orang-orang masjid. Janganlah jadi seperti orang-orang masjid itu. Itulah yang akan mereka katakan.
Dan anda tahu apa tak yang mengagumkan? Jika anda melihat gambar datuk dan nenek dan moyang, sejak dulu lagi, datuk mempunyai janggut yang panjang dan anda tidak dapat pula melihat wajah nenek sebab dia bernikab. Jadi siapa yang setia kepada keluarga dan siapa yang memalukan keluarga? Ini adalah keluarga Muslim hari ini dan anda berada di tengah-tengah semua ini. Dan anda tahu apa yang akan berlaku kerana anda telah membuat keputusan untuk pergi ke arah Islam. Jika musuh Islam datang kepada anda dan berkata tinggalkan agama anda akan mengatakan, oh ya, saya akan menjadi lebih committed. Anda akan menjadi lebih bertenaga dalam semangat anda untuk agama ketika musuh menyerang Islam. Kita akan mendapat lebih banyak orang Islam yang bertenaga dengan cara yang paling gila. Seseorang melukis kartun mengenai utusan sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam menjadi gila dan mereka akan membakar kereta atau pecahkan kereta orang lain kerana mereka benar-benar marah. Kita mengamuk ketika sesuatu berlaku yang mempersoalkan martabat agama kita walaupun itu masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi apabila keluarga anda sendiri datang dan berkata, saya sayang kamu, saya risau akan kamu, saya tidak mahu kamu menjadi seperti ini. Ini adalah cara orang-orang yang gagal dalam universiti, tidak mempunyai kerjaya, yang mempunyai kehidupan yang sengsara. Saya tidak mahu kamu jatuh ke dalam orang yang melampau ini. Ni mesti ada seseorang yang telah dapat mempengaruhi kau ni. Anda perlu menjauhkan diri dari mereka. Mereka lah yang mempengaruhi kamu tu. Anda tahu tak apa pula tindak balas yang paling biasa lepas tu? Ibu bapa anda mula menjerit kepada anda kerana simpan janggut. Dan anda pula seorang lelaki yang muda, berdarah panas. Apa yang kamu lakukan? Oh ya ke? Ini sunnah lah. Kamu tidak boleh memberitahu saya apa yang saya harus buat. Kamu ikut budaya. Dan saya cuba mengikut Islam. Tapi betul ke itu yang Allah SWT mahukan kamu buat? Menengking kepada ibu bapa kamu ke? Mereka hanya menjerit kepada anda tentang janggut anda. Kamu tahu apa tak ayah Ibrahim AS bercakap tentang? Adakah dia bercakap tentang sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar? Pergi kau sujud di berhala itu, wahai anak. Dan semasa beliau AS menghadapi tekanan, adakah beliau marah? Kita ni juga harus belajar bagaimana menghormati ibu bapa kita walaupun mereka memanggil anda untuk berjauhan dari din. Tidak menjadi masalah sama ada mereka Muslim atau tidak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Azza wa Jalla memberitahu kami jika mereka berjuang melawan kamu untuk membuat kamu mengikuti apa yang mereka sendiri tidak tahu, jangan mematuhinya. Tapi pada masa yang sama, temankan mereka dengan cara yang paling bermaruah. Mematuhi mereka adalah berasingan, terpisah daripada menghormati mereka.